Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua anak-anak murid tahun 1. Alhamdulillah, pada petang ini kita akan meneruskan masih di dalam tajuk yang sama, iaitu adab berpakaian. Pada hari ini anak-anak boleh lihat pada muka surat 44, iaitu adab berpakaian. Baiklah, adab berpakaian yang pertama memulakan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, membaca doa memakai pakaian. Yang ketiga, memula memakainya daripada sebelah kanan. Yang keempat, membuka pakaian daripada sebelah kiri. Dan yang kelima, membaca doa ketika menanggalkan pakaian. Baiklah, Ustazah harap anak-anak dapat mengamalkan adab berpakaian yang telah dinyatakan di dalam buku ini. Baik, Ustazah ulang sekali lagi anak-anak. Adab berpakaian yang pertama memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, membaca doa memakai pakaian. Yang ketiga, mula memakainya daripada sebelah kanan. Yang keempat, membuka pakaian daripada sebelah kiri. Dan yang kelima, membaca doa ketika menanggalkan pakaian. Baiklah anak-anak, kita lihat dalam kotak kuning ini. Kotak kuning ini memberi info kepada kita, tahukah kawan-kawan apa yang berlaku ketika peristiwa Isra' Mi'raj? Dalam peristiwa tersebut, diperlihatkan 10 jenis siksaan yang membuatkan Rasulullah menangis apabila mengenangkannya. Antaranya, baginda diperlihatkan perempuan yang digantung rambut dengan otak di kepalanya dicurahkan besi panas yang menggelegak. Mereka ini ialah perempuan yang tidak menutup aurat. Okey, baiklah, dalam peristiwa Isra' Mi'raj itu Rasulullah telah diperlihatkan antara 10 jenis siksaan dan Rasulullah menangis anak-anak. Rasulullah menangis apabila mengenangkannya. Antaranya siksaan bagi perempuan yang tidak menutup aurat ni anak-anak, baginda diperlihatkan perempuan itu digantung rambut dengan otak di kepalanya dicurahkan besi panas yang menggelegak. Masya Allah, kita tak dapat nak bayangkan anak-anak betapa peritnya siksaan itu. Okey, baik. Seterusnya anak-anak, kita lihat yang seterusnya di muka surat 45, ciri-ciri berpakaian. Baiklah, ciri-ciri berpakaian yang pertama, memilih warna pakaian yang bersesuaian. Yang kedua, memakai pakaian yang bersih dan suci. Yang ketiga, memakai pakaian yang selesa dan sederhana. Yang keempat, memakai pakaian yang longgar dan tidak menampakkan tubuh badan. Yang kelima, bentuk pakaian lelaki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan. Okey, ini ialah ciri-ciri berpakaian. Okey, saya terangkan yang pertama ini tadi, memilih warna pakaian yang bersesuaian. Warna pakaian itu yang tidak jarang, yang tidak menampakkan tubuh badan. Pilih warna yang sesuai. Yang kedua, memakai pakaian yang bersih dan suci. Janganlah pakai pakaian yang kotor kerana kejap lagi dengan berpakaian itu juga kita nak menunaikan solat. Mestilah dalam keadaan bersih dan suci. Yang ketiga, memakai pakaian yang selesa dan sederhana. Pakai yang kita rasa kita selesa dan cukuplah yang bersederhana sahaja. Tidak yang pakaian yang selalu nak pakai yang mahal-mahal. Tidak. Yang sederhana cukuplah. Yang selesa, alhamdulillah. Okey, yang keempat, memakai pakaian longgar dan tidak menampakkan tubuh. Jangan pakai pakaian yang ketat-ketat sehingga nampak susuk tubuh badan kita. Okey.
Yang kelima, bentuk pakaian lelaki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan. Kalau pakaian lelaki, pakailah yang sesuai untuk seorang lelaki. Kalau yang untuk perempuan, pakailah pakaian yang sesuai untuk seorang perempuan, seorang lelaki Muslim dan seorang wanita Muslimah. Okey, baiklah anak-anak. Seterusnya kita tengok pada hadis di bawah ini daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah melaknat lelaki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai lelaki. Riwayat Al-Bukhari. Jadi dalam hadis Rasulullah ini, Rasulullah melaknat lelaki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai lelaki. Kalau kita dah dilahirkan menjadi seorang anak lelaki, kita berperilakulah seperti seorang anak lelaki, berpakaian seperti seorang lelaki. Okey, dan kalau kita seorang anak perempuan, berperilakulah seperti seorang wanita perempuan yang solehah dan berpakaianlah yang sesuai untuk seorang wanita solehah, wanita muslimah. Baiklah anak-anak, cukup penjelasan untuk pada petang ini, iaitu Ustazah dah jelaskan yang pertamanya tadi adab berpakaian dan yang keduanya ciri-ciri berpakaian. Jadi untuk tugasan kita pada petang ini, Ustazah harap anak-anak dapat menyalin adab berpakaian dari nombor 1 hingga nombor 5 dan seterusnya anak-anak juga diminta untuk menyalin ciri-ciri berpakaian juga dari nombor 1 hingga nombor 5. Baiklah, selesai untuk sesi PDP kita pada petang ini. InsyaAllah kita akan menyambung lagi dalam tajuk yang sama pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.